Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Dan Sarofiza Haji Mahmud. Berita-berita utama malam ini. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan mengenai mustahaknya untuk negara sentiasa bersedia dengan membina sistem yang lebih berdaya tahan bagi menangani apa jua krisis yang melanda. Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan berangkat ke Majlis Sambutan Hari Guru kali ke-32. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassanal Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam bertitah mengingatkan mengenai mustahaknya untuk negara sentiasa bersedia dengan membina sistem yang lebih berdaya tahan bagi menangani apa jua krisis yang melanda kerana tidak mustahil krisis seumpama pandemik akan terjadi lagi di masa akan datang. Baginda juga mengingatkan sudah tiba masanya untuk Kementerian Pendidikan merangka dasar dan plan strategik bagi tujuan mencapai matlamat wawasan Brunei 2035. Bertitah pada Majlis Sambutan Hari Guru kali ke-32 pagi tadi, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menyifatkan tema Hari Guru iaitu Guru Berkualiti, Pemacu Transformasi Pendidikan sangat relevan, terutama sekali dengan keadaan global yang mengalami perubahan ketara khusus akibat penularan COVID-19. Titah baginda, dunia telah mengharungi suasana amat mencabar dalam pengajaran dan pembelajaran yang belum pernah dialami sebelumnya. Semua itu titah baginda memberikan impak signifikan kepada sistem pendidikan termasuk kepada guru di seluruh dunia. Dalam hubungan itu, Kebawah Duli Yang Maha Mulia menegaskan negara wajar bersyukur kerana pendidikan di negara ini masih dapat diteruskan walaupun adanya kekangan dan rintangan. Semua ini mampu dilaksanakan dengan adanya para guru yang bersemangat kental. Beta sukacita mengucapkan terima kasih kepada mereka itu. Brunei Darussalam turut mengambil maklum bahawa World Bank telah menganggarkan hampir 1.6 bilion kanak-kanak di seluruh dunia telah terkesan dengan penutupan sekolah semasa beberapa gelombang pandemik melanda dunia selama lebih 2 tahun yang lalu. Pada gelombang pertama, purata kehilangan pembelajaran para pelajar adalah selama lebih setengah tahun bagi tempoh penutupan sekolah selama 15 minggu. Sekiranya tiada sebarang intervensi dilaksanakan, maka kehilangan pembelajaran sudah tentu boleh membawa kesan negatif jangka panjang terhadap produktiviti dan kesejahteraan para pelajar. Beta berharap Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama akan terus menggembeling tenaga ke arah mengurangkan learning loss atau kehilangan pembelajaran dengan melaksanakan program pemulihan yang bersesuaian. Beta juga berharap agar kedua-dua kementerian akan dapat meneliti kesan dan impak educational inequality ataupun ketidaksamaan pendidikan
serta kaitannya dengan learning loss di kalangan kanak-kanak. Kebawah Duli Yang Maha Mulia bertitah menekankan Kementerian Pendidikan perlu fokus kepada menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk semua pelajar. Beta yakin pengalaman semasa pandemik ini telah memaksa kita untuk melihat cara pengajaran norma baharu dan penggunaan teknologi. Secara tidak langsung, pengalaman ini juga membuka peluang inovasi dalam pendidikan, baik dari segi kurikulum, pedagogi pengajaran, teknologi pendidikan, penilaian, peperiksaan dan persekitaran sekolah. Apabila sekolah kini telah dibuka sepenuhnya, maka kedapatan beberapa kaedah baru sebagai berkesan untuk diteruskan. Perlu diingat, adalah tidak mustahil krisis seumpama pandemik akan terjadi lagi di masa akan datang. Oleh itu, mustahak bagi kita untuk sentiasa bersedia dengan membina sistem yang lebih berdaya tahan bagi menangani apa jua krisis yang melanda. Bagi Kementerian Pendidikan adalah perlu fokus kepada menyediakan persekitaran yang selamat dan sihat untuk semua pelajar dari peringkat awal pendidikan sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Turut disentuh dalam titah Kebawah Duli Yang Maha Mulia ialah professional development dan kesejahteraan para guru yang perlu diberi perhatian dan diambil berat. Para guru pula perlu diberikan dorongan padu oleh pihak kementerian dengan memastikan professional development mereka terus diberikan perhatian. Kesejahteraan para guru mesti diambil berat. Beta berharap dengan tertubuhnya unit kesejahteraan pemimpin sekolah dan tenaga pengajar di Kementerian Pendidikan pada tahun 2021, isu kesihatan di kalangan tenaga pengajar akan dapat diberikan perhatian sewajarnya dengan kerjasama pihak-pihak yang berkepentingan. Kepada para guru, beta menyeru supaya mereka sentiasa melengkapkan diri dengan ilmu dan kemahiran, khususnya dalam bidang teknologi maklumat. Beta menganggap para guru adalah pelupur budaya pembelajaran sepanjang hayat. Dalam titah, baginda mengambil maklum bahawa beberapa inisiatif telah dan akan terus dilaksanakan untuk memacu transformasi pendidikan di negara ini. Antara inisiatif tersebut ialah penektarafan infrastruktur, rangkaian info teknologi sekolah-sekolah, pembekalan alat peranti dan data internet kepada semua para guru dan pelajar yang memerlukan. Semua ini adalah bertujuan untuk mendukung pembelajaran menggunakan teknologi selaras dengan plan transformasi digital Kementerian Pendidikan. Di peringkat pendidikan, teknikal dan pengajian tinggi, kita alhamdulillah telah pun mendapat pengiktirafan dan ranking peringkat dunia yang ditafsir sebagai hasil pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan kita yang berkualiti. Beta berharap usaha akan terus dibuat
untuk melahirkan rakyat yang future-proof sebagai way forward. Sudah tiba masanya untuk Kementerian Pendidikan merangka dasar dan plan strategik bagi tujuan mencapai matlamat Wawasan Brunei 2035. Akhirnya, beta sekali lagi mengucapkan selamat Hari Guru kepada semua warga guru dan kepada para penerima anugerah Hari Guru pula. Beta mengucapkan setinggi-tinggi tahniah. Semoga penganugerahan ini akan menjadi pencetus semangat dan motivasi bagi seluruh warga guru. Kemuncak majlis sambutan Hari Guru tahun ini ialah pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru kepada 109 orang penerima. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah tersebut. Majlis berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Prakas. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia dijunjung oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Uthman, Menteri Hal Ehwal Agama. Yang Berhormat Datin Seri Setia Dr. Hajah Rumaizah binti Haji Muhammad Saleh, Menteri Pendidikan, serta ahli-ahli jawatankuasa tertinggi Majlis Sambutan Hari Guru ke-32. Berangkat sama paduka-paduka Nakda dan Adinda ke bawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri. Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah wal Waqar Pengiran Muda Muhammad Bulkiah. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah khusus untuk almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Saadul Khairuddin serta guru-guru yang telah kembali ke rahmatullah dan doa selamat oleh Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junid, Mufti Kerajaan. Bacaan ayat-ayat suci Al-Quran Surah An-Nahl ayat 1 hingga 12 oleh Awang Haji Muhammad Hendra bin Haji Maraji, Nazir Khas Jabatan Pengajian Islam. Menteri Pendidikan dalam sembah alu-aluannya antara lain menyembahkan beberapa strategi tindak balas dan pemulihan pendidikan yang dirangka dalam memastikan pelajar-pelajar termasuk pelajar-pelajar berkeperluan khas dapat kembali ke tahap pendidikan yang diharapkan. Strategi-strategi ini mengandungi beberapa program pemulihan seperti program pemulihan pembelajaran atau Learning Recovery Program, program sokongan pembelajaran atau Learning Support Program, serta program-program bagi mendukung kesihatan mental dan kesejahteraan pelajar. Dalam hal ini, alhamdulillah, pemimpin sekolah terus memainkan peranan yang amat penting dalam mendukung transformasi pendidikan. Sebab cigalah kami pandai membaca, menulis dan mengira. Jasamu akan selalu kami kenang. Terima kasih, Cikgu. Persembahan lagu-lagu Hari Guru menyerikan majlis.
Kebawah Duli Yang Maha Mulia berkenan menyempurnakan pengurniaan anugerah-anugerah Hari Guru ke-30, 31 dan 32. Anugerah Pendidikan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin dianugerahkan kepada Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoy bin Haji Osman atas sumbangan yang signifikan dalam melakar dan menerajui usaha-usaha mengembang majukan dasar, sistem dan peningkatan tahap pendidikan masyarakat. Yang Dimuliakan Pihin menerima sijil penghormatan, wang tunai RM20,000, cenderamata dan kemudahan perubatan percuma. Anugerah Guru Berjasa dianugerahkan kepada 6 orang penerima yang telah bersara dan memberi sumbangan besar kepada lanskap pendidikan negara. Penerima pertama Anugerah Guru Berjasa tahun 2020 ialah Datin Paduka Hajah Azizah binti Panglima Askar Datuk Paduka Haji Abdullah. Penerima kedua ialah Profesor Madya Dr. Haji Hashim bin Haji Abdul Hamid. Penerima pertama Anugerah Guru Berjasa tahun 2021 pula ialah Datin Paduka Dr. Hajah Masnun binti Haji Ibrahim. Awang Haji Muhammad Daud alias Haji Mokti bin Taha menjadi penerima kedua. Dan penerima pertama Anugerah Guru Berjasa tahun 2022 ialah Dr. Haji Azharaini bin Haji Muhammad Jamil. Penerima kedua pula ialah Datin Paduka Hajah Jasia binti Sirin. Para penerima menerima sijil penghormatan, wang tunai RM12,000, cenderamata dan kemudahan perubatan percuma. 23 orang menerima Anugerah Guru Cemerlang. Mereka terdiri daripada guru yang masih mengajar atau yang tidak tetapi masih bertugas di Kementerian Pendidikan atau Kementerian Hal Ehwal Agama dan terlibat dalam pengajaran dan pembelajaran. Mereka menerima sijil penghormatan, wang tunai RM4,000, cenderamata dan diberikan keutamaan untuk melanjutkan pelajaran tertakluk kepada syarat-syarat latihan dalam perkhidmatan. 79 orang guru lagi menerima anugerah penghargaan Hari Guru Special Mention dengan menerima sijil penghormatan, wang tunai RM1,000 dan trofi. Pengurniaan Anugerah Hari Guru amat signifikan kerana ia adalah bukti jelas pengiktirafan negara dan kerajaan kepada profesion guru dan profesionalisme perguruan. Sementara itu, pameran sempena sambutan Hari Guru tahun ini melibatkan penyertaan beberapa buah institusi pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama serta beberapa institusi pengajian tinggi. Pameran menjurus kepada inisiatif-inisiatif peningkatan, latihan dan pembangunan guru yang sedang giat dilaksanakan pada masa ini selaras dengan tema sambutan Guru Berkualiti Pemacu Transformasi Pendidikan. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam berkenan menyaksikan pameran tersebut di Ruang Legar Pusat Persidangan Antarabangsa Perakas. Juga berangkat paduka-paduka anakda dan adinda Kebawah Duli Yang Maha Mulia, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota Pengiran Muda Haji Al-Muhtar Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Perdana Wazir Sahibul Himmah Wal Wakar Pengiran Muda Muhammad Bolkiah.
Pameran Centerpiece memaparkan petikan titah ke bawah Duli Yang Maha Mulia sempena Majlis Sambutan Hari Guru ke-28 dan syair almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'dul Khairiwaddin. Kaedah pembelajaran teradun blended learning dan guided reading diketengahkan oleh Sekolah Rendah Nakhoda Abdul Rashid Menunggul. Very nice to meet you. Lovely man. Akademi Kepimpinan dan Guru Brunei Darussalam BDITA pula mengetengahkan peranan unit tenaga pengajar. Pengajaran hafazan Al-Quran dari kaedah tradisional kepada yang terkini diketengahkan melalui pameran transformasi pengajaran hafazan Al-Quran Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hassanal Bolkiah. Persembahan bacaan kiraat menggunakan beberapa riwayat imam-imam masyhur oleh pelajar-pelajar Institut Tahfiz menarik perhatian ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Institut Pendidikan Sultan Haji Hassanal Bolkiah Universiti Brunei Darussalam mempamerkan beberapa strategi pengajaran dan pembelajaran inovatif. Kolej Universiti Perguruan Ugama Seri Begawan Kupu SB pula memaparkan pembentukan syakhsiah pelajar sebagai bakal guru. Pelbagai perincian mengenai Akademi Latihan Pendidikan Teknikal dan Vokasional TVET ditonjolkan oleh Institut Pendidikan Teknikal Brunei IBTE. Keberangkatan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ini amat bermakna bagi para guru yang boleh menjadi pendorong untuk terus gigih melaksanakan amanah dalam melahirkan modal insan yang berguna kepada negara. Majlis Sambutan Hari Guru pengiktirafan kepada guru dan pendidik yang berjasa terhadap pembangunan masyarakat dan negara. Jasa dan pengorbanan guru akan dikenang sampai bila-bila. Selamat Hari Guru kepada semua warga guru dan kepada para penerima anugerah Hari Guru pula. Kita mengucapkan setinggi-tinggi tahniah. Semoga penganugerahan ini
akan menjadi pencetus semangat dan motivasi bagi seluruh warga guru. Status Harian Normal Baharu COVID-19. Kementerian Kesihatan memaklumkan 180 kes dilaporkan sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 85.1%, bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 61.4%, dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 78.4%. Sempena memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disambut pada 12 Rabiul Awal setiap tahun, semua masjid, surau dan balai ibadat di seluruh negara bergema dengan dikir Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selama 12 malam berturut-turut bermula semalam. Di Ibu Negara, majlis pembukaan dikir berlangsung di Masjid Omar Ali Saifuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Majlis bermula dengan bacaan surah Al-Fatihah dipimpin oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Padarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Othman, Menteri Hal Ehwal Ugama. Majlis diisikan dengan tazkirah mengenai kelebihan berselawat yang disampaikan oleh Awang Khairul Muaz bin Haji Sibo Daud, mahasiswa sarjana Perguruan Ugama, Kajian Ahli Sunnah wal Jemaah, College University Perguruan Ugama Seri Begawan, Kubu SB. Majlis diserikan dengan dikir Assalamualaikum Khairuman, Alhamad Siddiq, Bishahrin, Badat Sijapar dan Ashrakal. Majlis merupakan salah satu syiar Islam untuk memakmurkan masjid selain mengingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang merupakan antara acara hari-hari kebesaran Islam yang disambut oleh umat Islam di negara ini. Sementara itu, Jabatan Perdana Menteri dan jabatan-jabatan di bawahnya semalam juga mengadakan majlis yang sama di Jami' Asri Hassanal Bolkiah. Majlis dimulakan dengan sembahyang fardu maghrib berjemaah, disusuli dengan bacaan dikir Assalamualaikum, Syarafil Anam dan Marhaban. Antara yang hadir, Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Amilu bin Abdullah, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Kewangan dan Ekonomi kedua, dan Datuk Seri Paduka Awang Haji Sofian bin Haji Sabtu, Pemangku Menteri di Jabatan Perdana Menteri.
Majlis utamanya juga diadakan oleh pasukan polis di Raja Brunei. Antara yang hadir Datuk Paduka Seri Haji Awang Muhammad Irwan bin Haji Hambali, Pesuruhjaya Pasukan Polis di Raja Brunei beserta Pengiran Datin Haji Zawiyah binti Pengiran Haji Sulaiman selaku Yang di-Pertua Perkumpulan Kebajikan Isteri dan Keluarga Polis Pekerti. Majlis pembukaan dikir Syarafil Anam juga diadakan di 3 daerah yang lain. Di daerah Belait, tumpuan majlis pembukaan dikir diadakan di Masjid Skim Tanah Kurnia Rakyat Jati, Lorong 3 Selatan, Seria. Hadir Awang Muhammad Yasin bin Haji Ahmad, pemangku pegawai daerah Belait. Laungan dikir Assalamualaikum dan dikir Syarafil Anam dibawakan oleh Jawatan Kuasa Takbir Masjid bagi memperingati Hari Keputeraan Junjungan Besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di daerah Temburong, majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh Pekan Bangar. Hadir Pengiran Muhammad Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Majlis yang sama juga diadakan di Masjid Hasanah Bolkiah, Pekan Tutong. Rombongan dikir disertai oleh ahli jawatan kuasa tertinggi sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam peringkat daerah Tutong beserta jawatan kuasa takmir masjid dan Jumaah masjid berkenaan. Negara Brunei Darussalam berhasrat untuk menuju ke arah sifar pencemaran menjelang tahun 2050 disokong oleh inisiatif khusus peralihan tenaga sebagai sebahagian daripada dasar perubahan iklim negara Brunei Darussalam dalam mempelbagaikan campuran tenaga. Menteri di Jabatan Perdana Menteri menggariskan perkara tersebut semasa menghadiri mesyuarat peringkat menteri bagi perkongsian pertubuhan hijau di rantau Asia kali kedua yang diadakan ketika Tokyo Green Transformation Week. Yang berhormat Pendatu Lala Raja Major Jeneral Besara, Datuk Paduka Seri Haji Awang Halbi bin Haji Muhammad Yusof juga menjelaskan negara Brunei Darussalam memainkan peranan dalam penerokaan potensi hidrogen dengan kerjasama Jepun untuk melaksanakan projek demonstrasi rantaian bekalan hidrogen global. Pengangkutan hidrogen melalui perkapalan laut adalah teknologi yang boleh dilaksanakan walaupun kos dan skala ekonomi kekal sebagai cabaran utama. Yang berhormat juga mengadakan perjumpaan dua hala bersama Yang Berhormat Nakatani Shinchi, Menteri Negara Ekonomi, Perdagangan dan Industri Kerajaan Jepun di Ibu Pejabat Kementerian Ekonomi, Perdagangan dan Industri di Tokyo. Semasa perjumpaan tersebut, kedua-dua menteri menggariskan kepentingan kerjasama tenaga yang sudah lama terjalin di antara negara Brunei Darussalam dan Jepun serta meneroka peluang dalam usaha peralihan tenaga. Guru memainkan peranan penting dalam membangunkan model insan berwawasan. Guru adalah individu yang bertanggungjawab menggilap potensi pelajar, membentuk akhlak dan menjana pembentukan diri pelajar. Justru nilai-nilai murni perlu ada pada setiap guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab tersebut. Pandangan itu disuarakan oleh Yang Dimuliakan Pihin Orang Kaya Indra Pahlawan, Datuk Seri Setia Awang Haji Suyoi bin Haji Osman, penerima Anugerah Pendidikan Sultan Haji Omar Ali Saifuddin ketika ditemui pada majlis sambutan Hari Guru ke-32 pagi tadi. Saya berharap setiap guru akan sentiasa memperlengkapkan diri dengan meningkatkan profesional mereka dan meningkatkan kualiti mereka sendiri. Banyak usaha yang telah pun diberi oleh Kementerian Pendidikan dan saya harap setiap guru akan mengambil kesempatan untuk memperbaiki diri mereka. Peranan guru memanglah sangat besar dalam hal pendidikan kanak-kanak dan hanya dengan guru yang berkelayakan, guru yang mempunyai kaedah-kaedah yang bersesuaian, yang berminat dengan bidang guru, yang dedikasi akan dapat menjayakan tema kita ini pada tahun ini.
Sambutan Hari Guru memberikan ruang dan peluang kepada anak didik para guru memberi penghargaan atas jasa perhatian dan segala bentuk pendidikan yang dicurahkan semasa di sekolah. Kesabaran dan keikhlasan cikgu menjadikan ilmu bermanfaat bagi kami. Terima kasih cikgu. Happy Teachers Day, especially to my mom and all teachers in Negara Brunei Darussalam. Guru pelitaku, selamat Hari Guru. Jasa guru tetap kami kenang. Terima kasih untuk mendidik kami. Selamat Hari Guru. Guru pelita hidup kami. Terima kasih cikgu. Guru berkualiti, pemacu transformasi pendidikan. Terima kasih cikgu. Guru sumber inspirasi kami. Terima kasih guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Terima kasih cikgu, kau ilhamku. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Selamat Hari Guru. Jasa guru tetap dikenang sehingga akhir hayat. Selamat Hari Guru. Kursus persijilan pertolongan cemas dalam program First Aider at Masjid bagi jawatankuasa takmir masjid dan belia masjid di daerah Temburong berakhir petang tadi dengan penyampaian sijil. Majlis diadakan di Masjid Utama Muhammad Saleh, Pekan Bangar. Sijil-sijil kepada 49 peserta disampaikan oleh Pengiran Amir Mubarak bin Pengiran Haji Hashim, pemangku pegawai daerah Temburong. Kursus anjuran McDonald Brunei dengan kerjasama Persatuan Bulan Sabit Merah Negara Brunei Darussalam ini diharap dapat membentuk sebuah kumpulan kecemasan yang profesional dan terlatih dalam pertolongan cemas menyelamat nyawa dan memberikan perkhidmatan asas bantuan kecemasan terutama di dalam masjid. Sebagai usaha untuk menambah baik perkhidmatan kepada orang ramai, Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan JIPK Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri memaklumkan kaunter perkhidmatan pendaftaran dan pengambilan kad pengenalan di bahagian kad pengenalan dan akan mula dibukakan pada setiap hari Jumaat di semua pejabat cawangan JIPK bermula pada 30 September 2022, 8 pagi hingga 11 pagi. Sistem kad pengenalan yang lama kepada sistem kad pengenalan yang baru dan pendaftaran kad pengenalan telah pun dilaksanakan semula secara berperingkat-peringkat bagi yang telah mendaftar kad pengenalan berwarna kuning dalam tempoh 17 Februari 2022 sehingga 9 Ogos 2022 dan yang telah mendaftar kad pengenalan berwarna ungu dalam tempoh 12 Julai 2021 sehingga 9 Ogos 2022 adalah diminta untuk hadir ke bahagian kad pengenalan bagi pengambilan semula cap-cap jari dan gambar wajah bagi memenuhi keperluan sistem kad pengenalan yang baru. Acara wakatan sempena Hari Guru ke-32 akan diadakan pada hari Ahad 23 Oktober depan. Selain warga Kementerian Pendidikan dan Kementerian Hal Ehwal Agama, penyertaan adalah dibukakan kepada orang ramai. Borang pendaftaran boleh diperoleh di Ibu Pejabat dan Cawangan Jabatan Pendidikan Co-Curriculum atau dimuat turun melalui laman sesawang Kementerian Pendidikan. Pada sidang media mengenai acara tersebut, Awang Muhammad Nur Ilham bin Haji Jais, pemangku pengarah pendidikan Co-Curriculum berkata, walkathon sejauh 3 km akan bermula dan berakhir di Taman Haji Semuda Omar Ali Saifuddin di Ibu Negara. Pendaftaran dibukakan bermula esok 28 September hingga 2 Oktober depan. Maklumat lanjut hubungi talian 2333 053. Beralih ke perlawanan persahabatan antarabangsa 3 negara, skuad kebangsaan mempamerkan aksi memberangsangkan apabila mendudukkan Laos 1-0 dalam aksi petang tadi. Perlawanan berlangsung di Belapan dan Padang Kompleks Sukan Negara Hassanal Bolkiah, Berakas. Skuad negara mendahului 1-0 pada separuh masa pertama menerusi Naziruddin Haji Ismail yang bijak memanfaatkan peluang di depan gawang.
kesilapan yang dilakukan oleh penjaga gawang Ronan yang Sano akhirnya membawa panah kepada pasukan Laos dan Brunei Darussalam mendahului perlawanan pada minit ke-26 hasil jaringan yang dilakukan oleh jersey 8 Darussalam. Lorongan cukup baik. Kedua-dua pasukan saling berbalas serangan sebaik perlawanan bersambung pada babak kedua. Namun kedudukan 1-0 kekal hingga perlawanan tamat. Dengan berakhirnya aksi persahabatan ini, Brunei Darussalam kini berada di kedudukan ke-190, Maldives pula berada di tangga ke-196 dan Laos menghuni tangga ke-183. Beliau cukup bebas, tidak dibayangi oleh pemain-pemain pertahanan daripada Brunei.